Hari ini juga akan berkongsi tentang topik 4,0 masa dan waktu, 5,0 ukuran dan sukatan. Untuk standar galungan juga melibatkan dua topik ini, yaitu 4,4 berkaitan dalam masa, 5,1 berkaitan tentang panjang, jisim, isi padu. Dan seterusnya standar pembelajaran kita hari ini 4,4.1 menyatakan berkaitan antara alaf, abad, dekad, dan tahun, serta 5,1.2 menyatakan berkaitan melibatkan unit ukuran panjang, jisim, isi padu, serta saya kaitkan juga tentang pecahan. Ya, inilah pembelajaran kita pada hari ini. Halo, jumpa lagi adik-adik. Apa kabar semua? Ya, syukur semua sehat ya. Baiklah, hari ini kita belajar tentang matematik, khususnya bagaimana kita ingin mengaitkan asas nomor 1, 10, 100, 1000, dan sejuta. Khususnya perkaitan ini sangat penting untuk penukaran unit ataupun dalam penyelesaian masalah matematik. Jadi sekiranya adik-adik dapat meluangkan masa untuk belajar bersama-sama cikgu bagaimana kita membuat perkaitan ini. Ya, boleh tak? Oke, kalau boleh, jom bersama-sama cikgu hari ini. Baiklah, ini adalah contoh yang cikgu maksudkan bagaimana asas 1, 10, 100, 1000, dan sejuta itu mengikut sukatan mata pelajaran atau dalam dokumen standar ya pembelajaran adik-adik untuk kita gabung jalinkan menjadi satu. Kita kaitkan semua ini menjadi satu. Jadi cara dia ialah menggunakan pecahan. Karena pecahan ini sebenarnya adalah salah satu topik yang sangat-sangat banyak digunakan dalam penukaran unit, pengukuran data, dan penyelesaian masalah. Ya. Jadi cikgu menggunakan di sini pecahan yang penyebutnya 2, 4, 5, dan juga 10. Sebab penyebut-penyebut inilah yang ada di dalam sukatan mata pelajaran kita. Ya. Oke. Untuk penyebut 10 ini biasanya jarang digunakan, apatah lagi penyebut 8. Ya, tapi hari ini cikgu masukkan sebagai salah satu kata pendedahan kepada soalan kebat ya, aras tinggi. Baiklah, bagaimana kita mendapat nilai-nilai seperti yang kita dapat lihat dalam jadual ini. Jadi jangan risau, cikgu akan tunjukkan secara detail, ringkas tapi padat. Boleh? Alright, jom join cikgu dan jangan lupa subscribe channel cikgu ya. Sambil menonton tuh bolehlah like, share, dan subscribe. Boleh? Alright. So, untuk ini, cikgu akan go through satu persatu. Boleh ya? Oke, kita teruskan. Boleh ya? Oke. Untuk penyebut 2, biasanya pecahan dia memang ada 2 sajalah. 1/2 dan 2/2. So, untuk pecahan yang kita boleh anggap nilai, ya, nilai yang pecahan yang menunjukkan kesempurnaan lah bagi cikgu. Ya, maksudnya mempunyai nilai yang penuh. Ialah daripada 0.01 hingga 0.99 itu untuk topik perpuluhan. Itu dipanggil tidak sempurna. Ya, untuk sempurna ialah asas 1. Asas 1, asas 10, asas 100, 1000, dan sejuta itu semuanya bagi cikgu anggap nilai yang penuh. Cikgu panggil sempurna. Boleh?
Dan nilai yang tidak sempurna itu adalah yang melibatkan pecahan, ya. Pecahan itulah sebenarnya yang tidak sempurna yang akan menukar unit kepada perpuluhan ke, ratuskah, dan sebagainya, ya. Karena dalam soalan matematik jarang ada pecahan yang lengkap atau pecahan yang sempurna seperti 2/2 ditanya, tidak pernah. Nah, yang biasa ditanya pecahan yang tidak lengkap. Contohnya 1/2, 3/4, 2/5, ya, bukan, jaranglah pecahan yang penuh. Contohnya, jaranglah ditanya 5/5 berapa, 4/4 itu berapa, 3/3 itu berapa, Anda pernah, ya, jarang lah, ya, tidak pernah lah. Alright, so harap ada difaham, ya, konsep yang sempurna dengan yang tidak sempurna. Alright, adik-adik masih ingat, kalau 2/2 itu maksudnya pecahan itu sempurna, apakah nilai yang mewakili 2/2? Untuk asas 1. Oke. Ya, betul, 1. Dan untuk topik peratus, 100. Kalau topik perpuluhan, nilai kesempurnaan dia ialah 1. Bila dalam pecahan yang tidak lengkap atau tidak sempurna, nilai perpuluhan itu mesti kurang daripada 1. Betul? Alright. So, untuk peratus pula, nilai yang sempurna mestilah 100. Kalau 2/2 dalam topik peratus, ialah 100. Oke? So, soalan cikgu, apakah nilai dalam perpuluhan untuk 1/2? 1/2 nih, apa nilai perpuluhan dia? Dan apa nilai peratus dia? Ya, nilai dia adalah, kalau dalam perpuluhan, 0,5. Ya, 0,5. Oke, kenapa? Sebab logik dia ya, mesti ada sebab mengapa matematik atau nilai matematik itu jadi begitu. So, sebab dia ialah 2 darab berapa sama dengan 1. 2 darab 0,5 sama dengan 1. Ini nilai sempurna. Ataupun dalam peratus pula lagi senang. Kalau adik-adik masih ingat teknik couple I love you 100% cikgu. Masih ingat tak? Siapa yang ada join cikgu punya, subscribe cikgu punya YouTube ataupun TikTok, adik-adik akan nampak salah satu bahan cikgu ialah teknik couple 100%. Maksudnya pasangan nombor yang menjadi 100. So, pasangan 2 untuk menjadi 100 mesti darab berapa? Yes, darab 50. Itulah makanya 1/2 sama dengan 50%. Alright? Dan perpuluhan pula masih juga sama, ada digit apa? Kedua-duanya ada digit 5 nih. Bezanya hanyalah kedudukan perpuluhan dan sifat. Ya? Alright. So, kita teruskan. Oke, kita teruskan ya, Dek. Kemudian, cikgu nak ambil penyebut ataupun pecahan penyebut 4. Kalau pecahan penyebut 4, ada 4. Yaitu 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Betul? Alright, so apakah nilai perpuluhan untuk pecahan penyebut 4? Siapa masih ingat? Siapa couple atau pasangan 4 untuk 100? Betul, 25 kan? Jadi, kalau dalam perpuluhan, berapa? Betulkah 25 kalau dalam perpuluhan? Salah ya, sebab bila kita sentuh perpuluhan, kesempurnaan dia hanya 1. Tak boleh lebih daripada 1. Jadi kalau 25 itu terlalu lebih, tak logik.
Oke, so cikgu bagi tips ya. Kita letak 2 digit ataupun 2 tapak perpuluhan ya. So, ingat ya adik-adik, untuk pelengkap atau pasangan nomor 100, kita kena hafal supaya kita dapat congak cepat. Sebab dalam penukaran unit tidak ada markah. Ya, sekarang ini dalam penukaran unit biasanya tidak markah. Kita hanya mencongak saja. Alright. So, yang ini, maksud cikgu tadi kalau peratus 25 kan. So, dalam perpuluhan mesti guna kepala nomor yang sama. 25 juga mesti sama. Yang bezanya hanyalah dia ada titik perpuluhan. So, letak titik siap-siap dan letak sifar di depan titik perpuluhan. Semua sama. Ya, so 25 ini adalah 1/4. 25% sifar perpuluhan 25 untuk 1/4 dalam perpuluhan. So, macam mana nak cari nilai 2/4? 2/4 ini kalau kita permudahkan, dia menjadi sama seperti pecahan 1/2. Masih ingat tadi 1/2 itu berapa? Yes, sifar 0.5 dan peratusnya 50. Mesti sama kepala dia, adik. Kepala digit itu mesti sama. Kalau untuk 3/4 artinya, ya artinya 25 yang asas tadi itu, 1/4 itu, kena darab 3. Nah, kalau adik-adik tidak dapat hafal, ini cara dia untuk dapatkan 3/4. 25 itu darab 3. Jadi kita dapat 75. Perpuluhan dia pun mesti kepala 75, yaitu sifar perpuluhan 75. Kenapa dia tak boleh 75? Sebab dia perpuluhan. Mesti ada sifar dan ada titik perpuluhan. Alright? Sekarang kita teruskan untuk pecahan. Yes, menyebutnya yang 5. So, dia ada 5 bahagian. Betul? So, senanglah. Kalau 5/5 ni kita tahulah dia sempurna. Dan ini sempurna. So, jawapan dia mesti 1. Yang ini pula mesti 100. Dan tidak akan ditanya. Soalan ini tidak akan ditanya dalam soalan matematik. Ya. Yang ditanya tu yang ini. Yang tidak lengkap nih. Kita cari apa dia punya nilai. Kenapa? Sebab dia tidak lengkap. Oke, jom kita cari. Alright, untuk 1/5 masih ingat. Pasangan 5 untuk 100 ialah 20. Ya. So, adik-adik senanglah kalau 20 tu perpuluhan dia mesti sifar 0.2. Ya, atau sifar perpuluhan 2. Begitu juga dengan 2/5 sifar perpuluhan 4. Baiklah, ini pula adalah jawapan untuk penukaran unit kepada perpuluhan dan peratus bagi pecahan penyebut 8. So, sekarang kita masuk pula topik berkaitan pecahan dengan juta. Tadi peratus dan perpuluhan. Sekarang juta lagi. Oke? So, untuk juta kita tahu juta ada 7 digit. Jadi sama jugalah. Balik dengan contoh tadi pecahan penyebut 2 kan. So, pasangan dia ialah 50 kan. So, untuk juta berapa? So, cikgu nak bagi tips di sini. Untuk juta atau apa saja topik, kita kena consider, kena tengok dulu yang bahagian sempurna. Kesempurnaan juta ialah nilai dia 1 juta. So, bila kita jumpa soalan pecahan, dia adalah kurang daripada 1 juta ya, ingat itu. Bila kita jumpa pecahan, nilai dia tidak akan sempurna. Dia mesti tidak sampai 1 juta. Ya, so cara dia ialah kita ambil panduan daripada ratus tadi. Ya, panduan daripada ratus itu kita tahu 1/2 itu ialah 50. So, ambil digit 5 ini, tulis di bahagian juta. Kemudian adik-adik tambah sendiri nilai sifar sebanyak 5 digit. Senang kan? Kenapa? Sebab cikgu tak nak kamu salin terlebih digit sifar, ya,
Sebab 1 juta ada 6 sifar. Betul? Apabila adik-adik jawab soalan pecahan, adik-adik tidak boleh tulis juga sama 6 sifar. Adik-adik kena tulis 5 kan di depan, tapi kan adik-adik kena kurangkan 1 sifar. Siapa boleh bagi tahu cikgu kenapa? Dia hanya sampai sini saja. Yang ini adik-adik tak boleh tulis di sini ya, tak boleh. Sebab adik-adik bila adik-adik tulis 1 lagi sifar di situ, dia akan jadi 5 juta. Adik-adik sudah melebihi daripada nilai sempurna juta. Nilai sempurna juta hanya 1 juta. Kan? Okey. Jadi adik-adik tidak boleh ada kesilapan di situ. Inilah yang selalu berlaku bila penukaran unit. Mesti terlebih sifar. Kadang-kadang kuranglah, kadang-kadang lebihlah kan. So adik-adik kena ingat, bila penukaran unit melibatkan pecahan, adik-adik kena turunkan sikit nilai itu daripada juta, turunkan kepada ratus ribu sahaja. Ya, ini ialah juta. Cikgu anggap ini adalah tauke dia, ketua dia. So, bila kita jumpa soalan pecahan, kita akan lebih kecil daripada nilai tauke, nilai ketua kita. Kita tidak boleh melawan tauke. Begitulah analoginya. Kita hanya boleh turun pangkat 1 digit saja kita kurangkan, yaitu juta kepada 100.000. Itu tips dia. Ya, kalau 100, coba tengok. Kalau 100, jawapan dia mesti 10. Dia tak boleh lawan tauke. Dia tidak boleh lawan nilai sempurna. Kalau sempurna itu 100, turun sikit tau 1 pangkat. Jadi 10. Jadi 10. Ya, ini 100.000. Senang kan? Oke. Kita teruskan pula yang lain. Untuk pecahan penyebut 4, sama jugalah. Cikgu sudah bagi siap-siap pula jawapannya. Kan? Oke. So kita tadi ada ulang kaji kan. Kalau 1/4 itu dengan 25%. Jadi adik-adik ambillah nilai 25 ini sebagai panduan. Tulis semula di sini. Kan? Cuma adik-adik kena mahir tambah sifar. Ini pula adik-adik kena mahir tulis titik dan sifar perpuluhan ya. Senang kan? Kita teruskan pula untuk pecahan yang seterusnya. Penyebut 5. Sama juga. Oke, yang ini. Ya. Masih ingat kan? Kalau dalam 100, 50. So, dalam topik yang lain sama juga, digit 5, sifar poin 5, kalau tajuk juta 500.000. Bagaimana dengan tajuk ratus? Kita belajar tadi itu 50%. Tapi kita juga ada asas 100 untuk topik-topik lain, yaitu topik ukuran panjang, yaitu 1 meter sama dengan 100 cm. Kita juga ada tajuk masa, topik masa. 1 kurun 100 tahun. Jadi dia masih guna asas 100. Ataupun topik uang. RM RM sama dengan 100 sen. Pun masih dalam asas 100. Apakah beza di dalam berkaitan topik-topik ini? Siapa boleh jawab? Betul. Beza setiap topik ini hanyalah unit. Unit saja lain. Ada unit meter, sentimeter, kemudian ada unit kurun, tahun, RM atau sen. Tapi asas 100 itu sama. Betul ke tidak? Itu yang cikgu sebenarnya maksudkan berkaitan dia. Daripada kita belajar satu jadwal ini, kita sudah belajar banyak topik. Ya, topik beratus, pecahan, perpuluhan. Sudah 3. Topik apa lagi adik? Topik juta. 4. Topik penukaran unit. Ukuran panjang. Berat isi padu.
sudah 7, 8. Topik masa 9. Kan? So, sebenarnya teknik ini atau jadwal ini sangat baik membantu adik-adik. Coba ulang kaji semula selepas ini. Ambil masa setiap hari untuk ulang kaji sikit-sikit. Boleh ya? Alright, so untuk topik ratus ini atau asas 100 ini, banyaklah topik dia. Ya, seperti yang Cikgu ada sentuh sini, ukuran panjang, masa, dan ruang. Jadi, bila soalan 1/2 ditanya, berapakah 1/2 daripada 1 meter? Apa jawaban adik? Tidak perlulah adik-adik kira lagi. Kita sudah tahu kan 50. Adik-adik tulis sejak 50 semula. Ya, 50, 50, 50. Yang penting adik-adik kena tulis unit yang betul. Ya, unit itu sangat penting. Salah unit, salah semua. Tiada unit, salah semua. Ya. Jadi sekarang ni kena kuasai unit pula, menulis unit selalu. Okay. Sama juga dengan topik ribu. Asas 1000 ni ada je topik-topik dia yang lain. Topik ukuran jarak kan, jarak perjalanan. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi maksudnya dia dalam asas 1000. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Masih asas 1000, tapi lain unit, betul? Tadi meter, sekarang gram. Kemudian dalam isi padu kita ada 1 liter sama dengan 1000 mililiter, pun masih asas 1000, tapi berbeza unit. 1 tan, ini jaranglah ditanya, cuma cikgu bagi ekstra untuk soalan kebat. 1 tan sama dengan 1000 kilogram, masih asas 1000. Jadi bila adik-adik tukar kepada penukaran unit atau perkaitan pecahan, adik-adik akan dapat nilai sama seperti yang tadi ya, 50, tapi adik-adik kena tambah sifat sebab ini ialah ratus. Bila topik ribu, 1000, adik-adik tidak boleh jawab 5000. Ini sudah terlebih. Ini sudah melawan tauke, melawan bos. Adik-adik kena kurangkan dia 1 sifat. Turunkan nilai digit itu 1000 kepada apa nilai digit sebelum 1000? Apa nilai tempat sebelum 1000? Ya, ratus kan. Jadi adik-adik sebenarnya hanya bagi dia 500. Yang penting adik-adik kena betul unit. Sebab semuanya 500, sama saja, tapi unitnya berbeza. Senang kan? Senang. Okay. So, cikgu rasa hari ini cikgu akan kongsikan ini saja. Nanti cikgu akan kongsikan lagi yang berkaitan dengan topik ini ataupun bagian terkait asas, berkaitan asas 1 hingga 1 juta ini di lain hari. Boleh ya? Oke, cikgu akan kongsikan di lain hari untuk penyebut 4, 5, 8 dan 10. Alright? Jadi teruskan bersama channel cikgu, jangan lupa subscribe. Oke, thank you. Jumpa lagi.